Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada yang menonton, minta tolong kalau clear suara saya, boleh tak minta tolong tulis jelas dekat bawah. Kalau clear lah. Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegelap muka saya ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Salam Ramadan yang ke-26. Malam ni ganjil 27. Alright. Jadi saya harap suara saya clear. Kalau tak clear, minta tolong komen dekat bawah kalau tak clear. Kalau clear, komen dekat bawah. Macam tu. Kejap. Saya rasa macam muka saya gelap. Okay. Alright. Jadi hari ni sementara kita tunggu yang lain masuk, tak apalah, kita teruskan. Okay. Jadi untuk hari ni, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Selamat Hari Guru. Saya ucapkan sebab saya rasa masih tak terlambat untuk saya ucap selamat Hari Guru. Sekejap. Okey, jadi alhamdulillah sebab hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk beribadah, berpuasa hari ini, dan saya rasa masih lagi alhamdulillah juga kita masih lagi buka-buka mata, masih lagi di rumah yang sama kita tidur semalam. Masih lagi kita ada family, masih lagi kita boleh bernafas, masih lagi tangan boleh bergerak. Dan saya rasa tu adalah nikmat yang paling besar lah, nikmat iman dan nikmat Islam. Kita hidup dalam nikmat. Alhamdulillah, terima kasih Allah lah kan. Okey. Jadi alhamdulillah hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus beribadah kepada Dia. Alhamdulillah. Alright. Jadi hari ini kalau sudi lah komen. Kalau sudi komen, nak tahu menonton dari mana. Okey. Jadi untuk hari ni kita punya sembang santai, sembang duha Ramadan. Sembang duha Ramadan. Tajuk kita berguru demi ilmu, bina generasi baru. Sebenarnya kita punya tajuk ni adalah tema Hari Guru yang ke-49, peringkat kebangsaan kan. Jadi tajuk sembang duha hari ni, lagi sekali saya ulang, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Okey, jadi sebenarnya kita punya tajuk hari ni adalah tema Hari Guru lah kan. Jadi saya rasa tak terlambat untuk saya ucap selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu yang ada dekat luar sana yang menonton. Kepada guru-guru, selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Macam tu. Alright. Jadi kita punya slot untuk hari ni adalah anjuran Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Tu ada kat atas. Okey. Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Yang mana Pertis ataupun Pertis Malaysia ni dia merupakan badan NGO yang memang berdaftar dengan ROS Malaysia lah. Dan kita punya elemen, ada 5 elemen utama dalam Pertis Malaysia, iaitu kita ada kebajikan. So kebajikan kita buat banyak, Pertis banyak buat program-program kebajikan. Banyak buat program-program kebajikan dengan anak yatim, asnaf, fakir miskin dan sebagainya lah. Dan bulan puasa ni pun kita ada, Pertis ada lancarkan tabung untuk COVID-19 dan tabung untuk asnaf yang memerlukan barangan keperluan pada bulan puasa ni. Okey, macam kalau tahun-tahun sebelum ni, saya pun ada involve juga secara tak langsung dalam Pertis. Macam tahun sebelum-sebelum ni kita ada macam bulan puasa memang kita konsisten buat setiap bulan, setiap hari. Kalau 30 hari puasa tu kita buat dalam 24 hari straight kita buat jelajah singgah sahur, dan memang malam tak tidur lah cerita dia kan. Okey. So kita cuma bulan apa orang kata PKP ni kita
tak buat yang macam tu, cuma kita masih lagi memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Yang tu kita tak berhentilah. Dan kita ada kepimpinan dan motivasi. Jadi kepimpinan dan motivasi ni kita buat untuk mahasiswa, universiti, IPTA, IPTS ataupun sekolah, ataupun kita buat juga kepada badan-badan kerajaan, macam yang sebelum-sebelum ni kita ada buat lah dengan jabatan-jabatan dan sebagainya. Alright, dan kita ada keusahawanan. Bahagian elemen yang keempat adalah keusahawanan. Keusahawanan ni kita terapkan juga sebab di samping orang kata kita bagi sumbangan kepada mereka yang memerlukan, kita tak nak hanya memberi ikan, tapi nak memberi jala ataupun kain supaya mereka boleh berdikari, cuba untuk berdikari. Di samping kita membantulah. Jadi kita sediakan platform untuk keusahawanan dan kita selitkan keempat-empat elemen yang saya sebut tadi dengan dakwah. Jadi kita selitkan dakwah sekali lah dalam setiap elemen-elemen kita. Alright, so Assalamualaikum bagi yang baru menonton. Okay, hari ni kita punya tajuk Sembang Duha Ramadan yang dianjurkan oleh Pertis, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Okay, kita punya tema Hari Guru peringkat kebangsaan kan. Okay, jadi Hari Guru yang ke-49. Okay, dan ditaja oleh U-Grade Malaysia. U-Grade ni merupakan satu syarikat yang orang kata ada produk kesihatan. Jadi nanti kalau ada masalah kesihatan, bagi saya produk sangat-sangat terbaik. Alright, jadi lagi sekali saya ucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu, guru-guru yang menonton. Dan diharap tema tahun ini memberi semangat barulah kepada cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar. Sebab kalau tahun-tahun lepas kita tengok tema more kepada guru kan. Tapi tahun ni kita ambil maksudnya KPM dia buat dua dalam satu tema, iaitu kepada guru dan pelajar. Berguru demi ilmu tu untuk pelajar dan bina generasi baru tu untuk guru. Jadi supaya memberi semangat barulah kepada guru dan pelajar, dan membentuk masyarakat yang menuntut ilmu dengan niat ikhlas supaya terpahat di sanubari. Supaya terpahat, senang nak ingat, senang terpahat di sanubari. Okey. Alright. Jadi bagi saya tema kita ulas sikit, bukan ulas lah, tapi sebenarnya tema sebenarnya hari ini menyentuh sikit peranan guru dalam memperkasa bidang pendidikan, keilmuan ataupun profesionalisme bagi orang kata membina generasi baru. Sebab ialah peranan guru ni besar sebenarnya kan. So memperkasa ilmu. So ilmu tu kena sentiasa memperbaharui. Sebab kalau tengok silibus pun tak sama. So sentiasa kena belajar. Cikgu pun sentiasa kena belajar. Dan profesionalisme ataupun orang kata kemahiran. So guru kena sentiasa sentiasa memperbaharui juga kemahiran. Kalau zaman dulu tak ada pun Google Classroom kan. Sekarang dah kena belajar. Walaupun merangkak-rangkak belajar Google Classroom tak ada masalah. Sebab demi anak murid kan. Alright. Dan dan paling best saya teringat bila tengok tema ni, saya teringat pada salah satu kata ilmuwan, saya lupa Hamka ke siapa, dia kata beri saya 10 anak muda, saya akan goncangkan dunia. Gitu. Okay, beri saya 10 anak muda, maka saya akan goncangkan dunia. Sebabnya ialah kaitan dengan guru ni membina generasi. Jadi generasi ni boleh menggoncangkan dunia suatu hari nantilah. Alright, dan siapa, kalau orang tanya siapa guru ni sebenarnya? Okey, guru ni adalah insan ataupun orang yang sentiasa dahagakan ilmu dan tak jemu mencari ilmu ataupun pengetahuan serta kemahiran ataupun nilai-nilai yang ada dalam diri dia tu. Dia sentiasa mencari ilmu ataupun nilai ataupun kemahiran sejajar dengan prinsip kita lah, ataupun senang kata supaya anak murid tu ikut perkembangan semasa. Macam tu. Jadi guru ni bagi saya sangat-sangat special sebab sentiasa dahagakan ilmu. Bukan senang kan, sentiasa mendahagakan ilmu, dan bukan sekadar ilmu tapi kemahiran juga. Alright. Jadi untuk hari ni saya tak berniat, walaupun tajuk kita hari ni adalah berguru demi ilmu. Macam tu. Bina generasi baru, tapi saya suka bercakap dari sudut saya sebagai seorang pelajar. Macam tu lah kan. Okay. Walaupun hari ni sebab kalau cerita pasal guru, memang guru dah ada dia punya
kursus dan sebagainya, taklimat dan sebagainya kan. Jadi saya nak bercerita kita sebagai seorang pelajar. Okey, mungkin saya hari ni pun masih lagi belajar. Walaupun dah bekerja sebagai cikgu pun, tapi masih lagi belajar, dan saya yakin anda semua pernah jadi pelajar dan masih lagi belajar dalam apa-apa bidang yang anda ceburi sekarang. Anda masih lagi belajar. Jadi kita nak tahu kedudukan cikgu tu ataupun kedudukan guru tu. Alright. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak cerita. Saya nak cerita satu cerita. Saya ada seorang kawan. Okey. Saya ada seorang kawan masa sekolah dulu kat Mahat Amir. Sekarang dah berkhidmat sebagai seorang doktor di salah sebuah hospital lah. Dan saya sangat-sangat respect kawan saya ni. Kiranya dia baiklah juga dengan saya. Okay, saya sangat-sangat respect beliau sebab di samping dia tu menjadi menjadi penasihat peribadi kesihatan saya, beliau pun jadi tempat rujukan saya dalam bidang agama juga. Maksudnya kalau bab-bab agama yang saya rasa macam saya confused, saya boleh tanya dia. Dan jawapan dia pun memang, oh betul lah, macam tu. Jadi saya ada seorang kawan doktor. Jadi yang saya sangat-sangat respect dan bagi saya sangat-sangat hebat lah. Dan nak cerita pasal kawan ni bukan cerita panjang pun, tapi sebenarnya saya nak tanya, rasa-rasalah kawan saya yang jadi seorang doktor, yang bagi saya seorang doktor yang sangat hebat, yang boleh tahu tentang bidang agama, dalam masa sama dia tahu bidang kedoktoran. Rasa-rasa siapa yang melahirkan doktor tersebut? Mesti semua jawab mak kan? Mestilah mak yang jawab. Tapi sebenarnya mak itu melahirkan beliau. Yang melahirkan doktor tu siapa? Okey, so sebenarnya yang melahirkan doktor tersebut adalah, confirmlah cikgu, betul tak? Jadi yang melahirkan seseorang itu adalah ibu. Tapi yang melahirkan doktor, yang melahirkan lawyer, yang melahirkan pensyarah, yang melahirkan cikgu sendiri adalah cikgu. Sebab mak kita, walaupun dia yang melahirkan kita, sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya walaupun mak kita yang melahirkan kita, sebenarnya mak kita tak ajar kita fizik, mak kita tak ajar kita kimia, mak kita tak ajar kita admat, betul tak? Jadi siapa yang melahirkan doktor sebenarnya? Cikgu. Jadi cikgu tu besar sangat jasa dia. Tapi hari ni ramai sangat ataupun kita dikejutkan lah oleh beberapa isu yang berkaitan dengan contoh yang hari tu pasal guru merangkak, ataupun banyaklah benda-benda yang berkaitan dengan guru, ambush guru di sekolah dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya tanpa cikgu, tanpa guru ni tak ada doktor. Yalah, mak takkan lahir-lahir kita, dialah yang ajar fizik, dialah yang ajar kimia, dialah ajar admat, dialah yang ajar bahasa Melayu, dialah ajar bahasa Inggeris. Tak, mak kita tak ajar semua tu. Tapi cikgu yang bermula, cikgulah permulaan kepada doktor, cikgulah permulaan kepada engineer, cikgulah permulaan kepada pekerjaan-pekerjaan lain. Tu besarnya jasa cikgu sebenarnya. Tapi itulah, kita kan sekarang mungkinlah kita kurang adab dengan guru, ataupun kita kurang didedahkan dengan adab guru. Jadi hari ni kita ceritalah sikit tentang kedudukan guru. Siapa guru di mata kita, ataupun siapa guru ni dalam Islam. Apa yang Islam kata sebenarnya dalam guru, kepada guru. Okey. Jadi nak cakap, guru ni, pentingnya guru dalam kehidupan seseorang tu, ataupun pentingnya guru-guru dalam kehidupan seseorang tu, sampai tahap Imam Nawawi dia kata sesungguhnya guru ni adalah seorang sesungguhnya guru seseorang ini adalah ayah ataupun ibu bapa ataupun orang tua kepada agama. Dalam agama. Maksudnya sesungguhnya guru ataupun guru kepada seseorang itu adalah orang tua dalam agama. Maksudnya lepas mak ayah kita, orang tua dalam agama. Sebab ulama bahas pasal ibu bapa ataupun parents lah, orang tua. Okey, ulama bahas orang tua ni ada dua bahagian. Yang pertama orang tua kandung, ibu bapa kandung, ibu bapa kandung. Yang kedua adalah ibu bapa dalam agama, iaitu guru kita lah. Contohlah, orang selalu tanya, habis tu macam tu ustazah je lah. Tak, sebenarnya bukan ustaz dengan ustazah saja, tapi cikgu-cikgu lain yang ajar subjek-subjek lain pun sebenarnya dia pun sebenarnya mengajarkan tentang agama. Walaupun tanpa disedari. Contoh, kita belajar sains. Disebabkan sains, kita tahu macam mana kejadian langit dengan bumi. So kita relate dah dengan Al-Quran.
disebabkan contohlah disebabkan bahasa Melayu, kita belajar macam mana kita berkomunikasi dengan manusia lain, ataupun kita ambil fizik ke bio ke, kita tahu macam mana kejadian manusia, ataupun contoh lagi, ataupun sejarah kita tahu macam mana ketamadunan zaman dulu. Jadi dia menyebabkan walaupun kita belajar tu bukan subjek agama, tapi sebenarnya dia membawa kepada kenalnya kita kepada Tuhan. Sebab tu level cikgu sangat tinggi sebenarnya. Alright. Jadi sebab tu sampai tahap Imam Nawawi cakap apa? Dia kata sesungguhnya guru-guru seseorang itu adalah ayah ataupun orang tua kepada dalam agama. Alright. Dan ni pun disebabkan mereka ulama-ulama dia bahas dalam, dia tengok kepada satu hadis Nabi yang mana dia kata ni hadis riwayat Abu Daud, dia kata bahawasanya kedudukanku lebih kurang macam ni. Hadis tu saya lupa dia punya full, tapi lebih kurang macam ni. Maksudnya, kedudukanku adalah seperti ayah kalian. Sebab aku yang mengajarkan kalian, aku yang mendidik kalian. Lebih kurang macam tu tau. Sebab apa? Sebab ajar apa? Nabi tu ajar apa? Dia ajar ilmu yang boleh diguna di dunia dan di akhirat. Jadi Nabi cakap, aku ni macam ayah kalian sebab aku yang ajar agama, ajar dan didik. Jadi ajar apa? Kalau orang tanya ajar apa? Sebab Nabi yang ajar ilmu yang boleh guna di dunia dan di akhirat. Macam kalau orang kata, Nabi ajar ke ilmu tentang kejadian langit bumi? Ada hadis, ada ayat Quran menunjukkan tentang kejadian langit dan bumi dan sebagainya kan. Dan kita melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam seperti ilmu batuta ataupun Al-Khwarizmi dan sebagainya. Jadi sebenarnya level cikgu sangatlah tinggi sebenarnya, sampai tahap ulama ni, ada beberapa ulama yang mengangkat guru ni, dia kata sampai tahap level guru lebih daripada ibu bapa. Yang tu adalah ulama yang membahaskan. Alright. Dan saya suka lagi satu hadis, iaitu hadis riwayat Abu Daud. Dia kata innal ulama warasatul anbiya. Macam kita selalu dengar lah, ulama, sesungguhnya ulama ini adalah pewaris Nabi. Okey, kalau kita tengok perkataan ulama tu, biasa kalau kita orang Melayu, ulama ni biasa kita akan kenali sebagai orang alim. Orang ustaz lah, senang katakan, ulama-ulama. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, cuba bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, ulama ni adalah perkataan asal dia adalah asal dia adalah ilmun. Ilmun bermaksud ilmu lah, ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Okey, ilmu adalah pengetahuan. Ilmun. Okey. Kalau orang yang berpengetahuan ataupun orang yang berilmu, kita panggil alim. Orang yang berpengetahuan ataupun orang yang berilmu, kita panggil alim. Yang tu seorang, singular. Kalau plural, jamak, plural, banyak, ramai orang yang alim berkumpul, kita panggil ulama. Ulama tu menunjukkan ramai orang-orang yang berilmu. Ramai orang yang berilmu. Tu ulama. Jadi orang yang berilmu, kita ni guru lah. Okey. Jadi ikut kepada hadis ni, dia kata sesungguhnya ulama itu adalah waris para nabi. Dan ada sambungan lagi daripada hadis ni. Dia kata walaupun para nabi ni tidak meninggalkan kepada kita harta ataupun duit ataupun dirham, dinar ataupun dirham. Okey, dia kata mereka telah mewariskan ilmu. Okey, walaupun Nabi ni tidak mewariskan dinar ataupun ilham, tapi mereka telah mewariskan ilmu. Jadi barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Jadi siapa yang ambil ilmu tersebut, mereka telah ambil ilmu yang banyak. Sebab itulah dikatakan bahawa ulama itu pewaris Nabi, ataupun guru-guru itu sebenarnya pewaris Nabi. Tengok special tak cikgu, pewaris Nabi. Jadi yalah, maksudnya bukan semua ustaz-ustazah, tapi ada bidang yang dia ambil. Ada yang jenis ambil bidang sains, ada yang ambil bidang agama. Kalau agama pula terbahagi kepada fiqh, terbahagi kepada syariah, terbahagi kepada munakahat. Fiqh saja pun terbahagi dah banyak dah, munakahat lah dan sebagainya kan. Alright. Jadi nak katanya banyak sangat ilmu. Jadi siapa yang ambil ilmu tu beruntunglah. Dan dia tu merupakan pewaris Nabi-Nabi. Dia ajarkan ilmu kepada manusia lain. Dan riwayat Tirmizi, mengikut riwayat Tirmizi pula kata,
Ni Nabi kata dalam hadis dia kata sesungguhnya ni specialnya cikgu-cikgu. Jadi kalau cikgu-cikgu rasa macam kadang-kadang kita ni cikgu, kadang-kadang kita letih juga kan. Tak nafi lah, mungkin ada orang yang orang akan cakap best dah jadi cikgu, balik awal dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau jadi cikgu ni, dia pergi sekolah pagi tu, fikir tentang pelajar, balik rumah fikir lagi tentang pelajar. Kadang-kadang fikir lagi tentang pelajar lah. Kadang-kadang sampai malam pun ada event ataupun ada program di sekolah pun pergi lagi. Tu nak cakapnya cikgu punya pengorbanan tu besar kan. Jadi nak katanya level cikgu tu sangat-sangat tinggi sampai tahap Nabi cakap, dia kata dalam hadis riwayat Tirmizi, dia kata apa benda? Sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua penduduk langit dan bumi, Allah, para malaikat dan semua langit dan bumi, apa tu, hatta sehingga semut dekat sarang dia ataupun ikan di air akan berselawat. Berselawat tu senang kata akan mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nak cakapnya specialnya cikgu ni dia punya level tingginya. Ada banyak sebenarnya hadis ataupun ayat Quran tentang guru. Level cikgu saja ni hadis berapa, tapi taklah ambil semua. Nak cakapnya level cikgu ni sangat-sangat tinggi. Okey, sampai tahap Nabi sendiri cakap bahawasanya Allah, malaikat dan seluruh benda yang ada di langit dan di bumi, walaupun semut, sekecil-kecil semut dalam sarang ataupun ikan di lautan, akan berselawat ataupun berdoa untuk kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi cikgu memang sangat special sebab semua benda yang ada di langit dan di bumi akan mendoakan cikgu-cikgu. Jadi apa nama tu, yang itulah, dan banyak lagi lah hadis yang berkenaan dengan cikgu. Antaranya kalau kita ajarkan kepada ilmu kepada orang lain dan orang lain amalkan, kita dapat pahala macam mana orang tu amalkan tanpa mengurangkan sedikit pun pahala dia. Yang tu antara hadis lain lah. Dan katanya yang tu memang sangat-sangat special lah. Jadi kalau cikgu rasa letih mengajar apa semua, ingat hadis ni kan. Ya Allah, tak apa, esok-esok yang ni lah aset kita. Sebenarnya cikgu ni, pekerjaan cikgu lah bagi saya paling untung lah sebenarnya. Sebab di samping dia bekerja, tapi dia mengajarkan, dia membina aset-aset, membina rumah-rumah di akhirat esok. Di akhirat kelak lah. Alright. Dan kita dah cerita dah macam mana tentang kedudukan cikgu. Level cikgu ni sebenarnya tinggi sampai tahap memang ada beberapa hadis tentang cikgu dan sebagainya. Tapi kita nak cerita tentang adab. Adab kita dengan guru lah. Macam saya cakap hari ni. Okay, Assalamualaikum lagi sekali. Siapa yang baru masuk, hari ni kita bercerita ataupun sembang santai, sembang duha Ramadan oleh Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Tajuk berguru demi ilmu, bina generasi baru. Tapi hari ni saya nak bercerita dari segi side saya sebagai pelajar. Macam tu. Okey, jadi adab kita dengan guru, adab tu banyak lah. Tapi saya suka ambil satu cerita ataupun saya suka ambil satu cerita tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni, kalau kita tahu dia dah hebat dah. Tapi bayangkan, dia sangat hormat cikgu dia. Dia sangat hormat guru dia, iaitu Imam Ahmad. Sampai tahap dia nak tidur pun, dia tak melunjurkan kaki dia ke arah rumah Imam Ahmad. Walaupun rumah mereka tu jauh. Nak cakapnya, Imam Abu Hanifah ni sangat-sangat menghormati, sangat-sangat memuliakan guru dia. Sampai tahap tidur pun tak menghadap, tak melunjurkan kaki terhadap kepada rumah guru dia. Sebab dia sangat menghormati dan meninggikan darjat guru dia. Nak cakapnya pada zaman dulu, adab terhadap guru sangat-sangat jaga. Tak sama sekarang. Sebab tu zaman dulu, kalau kita tengok ramai ilmuwan-ilmuwan Islam yang lahir, yang hebat-hebat sampai tahap walaupun dah mati beribu-ribu tahun, tapi sampai sekarang kita masih ingat. Sampai sekarang kita masih boleh pegang ilmu dia. Sebab apa? Sebab dia punya jaga adab dengan guru. Alright. Dan satu lagi Imam Syafi'i, dia punya adab dengan guru dia. Imam Syafi'i ni dia punya adab dengan guru dia. Dia kata
Kalau aku duduk depan kalau aku, bahasa kita lah senang kan. Kalau cikgu duduk depan aku akan belik buku tu, belik helaian buku tu dengan begitu perlahan. Dia akan belik buku-buku tu dengan slow sangat-sangat supaya tidak mengganggu kerja cikgu. Nak cakapnya, para ulama-ulama dulu meninggikan guru dan adab dengan guru mereka sangat-sangat jaga. Sampai tahap nak buka buku ni memang slow macam tu. Sebab apa? Sebab tak nak mengganggu cikgu yang ada kat depan. Okey. Tapi kita sekarang budak-budak kan. Kadang-kadang kita tak cakap budak-budak, kita pun macam tu, buat kuat-kuat kan. Macam tu. Kita kadang-kadang buat bising dalam kelas dan sebagainya. Memang itulah. Tapi nak cakapnya dulu adab kepada guru tu sangat-sangat dijaga. Sebab tu dalam Islam dikata kena jaga adab dulu sebelum belajar. Sebab kalau kita kata orang yang berilmu, saya tak ingat kata-kata yang cantiknya macam mana, tapi saya boleh cakap macam ni lah. Orang yang berilmu, dia kata saya tak ingat siapa yang kata, tapi adalah ulama dulu ke macam mana, dia kata macam ni, lebih kurang kalau fikir orang yang, aku lebih hormat orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Sebab kalau orang yang berilmu nak fikir tinggi ilmunya tu ataupun tidak, syaitan lagi tinggi ilmu dia berbanding dengan manusia. Tapi apa membezakan kita dengan syaitan adalah adab. Jadi sangat penting adab tu berbanding dengan ilmu. Sebelum kita nak menuntut ilmu, kita perlu dulu mengetahui tentang adab berguru. Sebab adab tu paling penting lah. Sebab orang kata adab paling penting tu sebab itu mendatangkan berkat kepada kita lah kan. Alright. Okay, jadi apa tadi? dia dah lari, dia jadi lari lain kan. Okay, jadi tu nak kata sikap Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah. Sebab tu boleh jadi sampai orang yang sangat-sangat hebat. Sebab apa? Sebab dia dengan guru dia sangat-sangat jaga level dengan guru. Okey, antaranya kalau kita sekarang dengan guru kita, mungkin kita boleh bersopan santun. Walaupun kita dengan kawan kita huha-huha, tapi dengan guru okey, ayu je kan. Okey, sopan santun. Ataupun kita kalau di sekolah memang diterapkan beri salam. Ataupun kita jangan buat benda yang cikgu tak suka ataupun guru kita tak suka. Jangan buat benda yang guru kita tak suka. Dan kita perlu memuliakan guru, jangan sesekali mengaibkan guru. Okey, jadi bila bercerita tentang jangan sesekali mengaibkan guru, ramai sebenarnya sekarang mungkin kita tak didedah ataupun kita tak tahu tentang adab-adab ataupun kita tak belajar. Kita kena tahu adab dulu sebelum kita tuntut ilmu, mungkinlah. Jadi kita kurang adabnya dengan guru, betul tak? Sebab kalau kita tengok sekarang mungkin ada kes mak serang cikgu di sekolah, yang kes hari tu ustazah merangkak, ataupun yang ada satu tempat tu pergi serang cikgu di sekolah dan sebagainya lah, macam tu. Okey, jadi sebenarnya kalau orang tanya, habis tu kalau cikgu buat salah macam mana? Betul tak? Betul, cikgu bukan maksum. Kena ingat satu, cikgu bukan maksum, dia pun manusia biasa. Dia pun buat salah. Cikgu pun ada yang buat salah. Jadi, macam mana kita nak tegur kesalahan cikgu? Ataupun macam mana kalau cikgu tu buat salah dengan anak kita? Ataupun dengan kita lah, contoh. Anak kita ataupun dengan kita, ataupun cikgu yang buat salah, senang kata. Memang terang-terang cikgu tu buat salah. Macam mana kita nak buat? Jadi, mungkin disebabkan dia cikgu, diamkan. Ataupun yang paling teruk, serang lah kan. Tapi sebenarnya, kalau cikgu buat salah, kita boleh berbincang ataupun tegur dengan cara yang berhikmah. Pada zaman kalau di kalangan ulama-ulama sendiri pun ada cikgu-cikgu yang buat salah. Seingat saya, okey, Imam Al-Daraqutni, tak silap saya. Okey, Imam Al-Daraqutni, okey, dia ni imam pada zaman dulu tu, dia ada guru dan saya lupa nama guru dia apa, dan guru dia buat salah. Dia nak tegur cikgu dia, guru dia, Imam Daraqutni ni nak tegur guru dia yang buat salah. Tapi dia sangat-sangat segan kepada guru dia. Nak tegur cikgu ni segan. Dan apa yang dia buat,
dia jumpa dengan orang tengah yang boleh bantu dia untuk tegur guru dia tersebut. Jadi orang tu tegur guru dia dengan cara berhikmah dan benda tu selesaikan masalah tanpa mengaibkan mana-mana pihak. Sama juga dengan situasi kita sekarang, benda tu kita boleh contohi. Sama juga dengan situasi kita sekarang, kalau cikgu-cikgu di sekolah buat salah, contoh kita ada anak kan, kadang-kadang cikgu pun kadang-kadang mungkinlah dia penat, tak perasan ke, mungkin dia tak tahu ke macam mana kan. Jadi kalau kita ada benda yang kita rasa cikgu buat ni, benda ni salah ni, pergilah jumpa dengan pihak pentadbiran sekolah. Saya rasa tu yang lebih baik, jumpa dengan pihak pentadbiran sekolah dan berbincang dengan cara yang lebih berhemah. Saya rasa tu lagi okey. Tu sebab adab kita dengan guru kan. Alright. Dan sekejap saya kena tengok jam ni. Okey, 9. Okey. Sebab setengah jam saja pihak pertubuhan bagi saya peluang selama setengah jam, jadi saya hormatilah kan. Alright. Jadi okey, dan special cikgu-cikgu, okey, adab dengan guru tadi dah apa orang kata level cikgu tu sangat-sangat tinggi dah. Dan saya paling suka dengan satu hadis yang kita selalu dengar, yang kita memang selalu dengar lah, kalau ustaz-ustaz cakap memang selalu dengar, iaitu yang lebih kurangnya bunyinya macam ni. Dia kata takkan putus amalan ataupun bekalan anak Adam tu sehingga bila dia mati, kecuali dengan 3 ni. Yang pertama adalah anak yang soleh, doa anak yang soleh. Yang kedua adalah sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Jadi cikgu-cikgu paling beruntung sebab dia dapat ilmu yang bermanfaat tu. Contohlah, andai kata dia mati pun still lagi budak tu, terutama cikgu disiplin kan. Cikgu disiplin tu lah yang menyebabkan budak tu berdisiplin. Jadi orang sampai sekarang. Saya selalu dengar kawan-kawan saya cakap macam tu. Disebabkan cikgu disiplin aku lah, aku jadi orang tahu sampai sekarang. Macam tu. Jadi bayangkan kalau cikgu tu dah meninggal, budak tu still lagi berdisiplin ataupun masih lagi mengamalkan apa yang cikgu tu ajar, walaupun sekecil-kecil benda, dan dia ajar pula dekat anak dia, ataupun dia jadi cikgu, dia ajar pula dekat pelajar dia, jadilah multi level pahala. Kan bukan multi level marketing, multi level pahala. Jadi pula multi level pahala, berganda-ganda pahala dekat situ. Untung sangat cikgu-cikgu, sebab tu level cikgu sangat-sangat tinggi. Okey, macam yang saya sebut tadilah, sampai tahap seluruh bumi dan langit, Allah sendiri pun akan berselawat kepada cikgu, orang yang mengajarkan kebaikan. Yang tu sangat-sangat special. Alright. Okey, yang tu ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi cikgu-cikgu, kalau cikgu-cikgu rasa letih, kadang-kadang ialah manusia takkanlah rasa sentiasa bersemangat, sentiasa kuat. Kadang-kadang cikgu pun manusia biasa, kadang-kadang dia rasa macam tu kan. Jadi ingatlah balik kata-kata Nabi tentang kelebihan level cikgu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat best, dan apa yang cikgu dapat, ganjaran pahala yang besar sangat-sangat ni, tak semua orang dapat, tapi cikgu boleh dapat ganjaran pahala ni. Dan last sebab saya tengok jam sikit. Sekejap saya rasa saya kena tengok jam 9:04. Okey, sekejap. Okey, jadi untuk terakhir kalinya di kesempatan ni, okey, saya harap masing-masing boleh dapat apa yang saya sampaikan. Saya sebenarnya bukanlah level saya lah nak bercakap macam ni. Mungkinlah saya pun tak layak nak bercakap. Cuma apa yang saya ada dan apa baca, yang saya pernah amalkan, saya share je lah kan. Sikit je pun tak apa. Okey, jadi kalau ada kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang sudi berkongsi, boleh, tak ada masalah. Nak komen pun tak ada masalah. Okey, boleh cakap, okey Syazwani, awak punya ni Syah tak okey lah, macam tu kan. Ataupun saya terasa lah dengan awak bercakap ni, macam tu kan. So saya minta maaf. Jadi last daripada saya nak ucapkan kepada cikgu-cikgu lagi sekali, selamat Hari Guru. Cikgu, anda memang hebat dan sentiasa special, sentiasa istimewa di hati kami. Macam tu. Okey, dan di kesempatan ini saya ucapkan, tadi saya dah ucapkan selamat Hari Guru kepada semua. Dan saya nak ambil kesempatan lah, saya nak ucap juga kepada guru-guru yang pernah ajar saya dekat tadika. Tak apa kan, minta dengan pihak Pertis. Okey, jadi daripada tadika, sekolah
Sri Kemudi, Maha Yakubiah, Maha Amin Indra Petra, UPSI, dan special selamat Hari Guru juga kepada insan yang banyak ajar saya tentang tentang ilmu kehidupan, jatuh bangun saya, dalam kehidupan saya sampai tahap saya jatuh menangis tak tahu nak cakap apa, dan sentiasa bagi saya semangat walaupun dia tak ada duit. Insan ni cikgu yang saya rasa paling saya respect, walaupun dia tak ada duit, dia pernah korek duit depan saya. Dia pernah korek duit dia depan saya, ada RM24 dalam beg dia, 60 sen. Dia korek dekat dia punya kereta, saya ingat lagi. So, saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada Datuk Syafiq yang mana hari ini merupakan Presiden dalam Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Saya ucapkan selamat Hari Guru, dan rakan-rakan seperjuangan saya pun saya ucapkan selamat Hari Guru. Cikgu sentiasa special di hati. Semua cikgu sentiasa dan selamanya special di hati kami. Macam tu kan. Kan hari ni cakap sebagai pelajar. Okey, selamanya special di hati kami. Okey. Jadi setakat itu saja daripada saya. Saya doakan semoga guru-guru, cikgu-cikgu dekat luar sana sentiasa bersemangat untuk mengajar dan jangan pernah jemu ajar kami. Pelajar-pelajar ni jangan pernah jemu ajar kami, sebab yelah kami ni kadang-kadang kalau sebagai seorang pelajar kita selalu degil tak dengar cikgu cakap masuk kat sini keluar kat sini kan, macam tu. Jadi kami mohon ampun dan maaf. Kalau dari segi saya pelajar kami mohon ampun dan maaf. Dan saya doakan semua cikgu-cikgu diberi kekuatan untuk terus mendidik dan jangan pernah putus asa mendidik kami. Jangan pernah putus asa mendidik kami, sebab kami masih perlukan didikan dan pimpinan tangan cikgu. Okay, so last, terima kasih kepada pihak anjuran Pertis Malaysia, iaitu Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Jadi siapa yang nak memberi sumbangan boleh bagi sumbangan kepada Pertis. Saya ada pin dekat atas saya punya Facebook, boleh tengok. Dan terima kasih juga kepada YouGrade Malaysia sebab sudi menaja kita punya sesi pada hari ini. Segala salah silap saya mohon ampun dan maaf. Saya berharap kita diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekejap, baca komen.